Persamaan serentak ni sebenarnya adalah topik yang telah dipelajari semasa anda berada di dalam tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 di bawah tajuk persamaan linear. Di dalam persamaan serentak ini, kita perlu mencari nilai dua pembuli ubah. Okey, selalunya kita guna X ataupun Y lah. Tapi mungkin juga boleh jadi M atau N, P atau Q atau apa saja, tetapi melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, tak mahu sembang panjang, kita terus kepada soalan supaya dengan melihat soalan lebih cepat untuk kita memahami. Kerana saya yakin sebenarnya pelajar semua telah pun mempunyai pengetahuan tentang topik ini kerana telah dipelajari semasa tingkatan 2 ataupun tingkatan 3 dahulu. Cuma kita nak kita nak flashback balik, kita nak cuba kenangkan kembali apa yang telah kita belajar tu. Okey, jadi terus kepada soalan. Soalannya berbunyi, hitungkan nilai P dan nilai Q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Jadi 2P tolak 3Q sama dengan 13 adalah persamaan yang pertama dan 4P tambah Q sama dengan 5 adalah persamaan yang kedua. Ada dua kaedah untuk menjawab soalan ini. Kaedah yang pertama adalah kita lakukan dulu kaedah penghapusan dan kemudian kita cari nilai pembuli ubah seterusnya dengan kaedah penggantian. Cara yang kedua pula adalah dengan kita menjalankan kaedah penggantian untuk mencari pembuli ubah yang pertama dan juga menjalankan penggantian untuk mencari pembuli ubah yang kedua. Okey, tetapi saya lebih sarankan para pelajar saya untuk menggunakan kaedah penghapusan terlebih dahulu kerana kaedah penghapusan pada pendapat saya lebih mudah dilaksanakan berbanding kaedah penggantian. Okey, kita lihat dua persamaan ini. Ada dua pembuli ubah iaitu P dan Q. Okey, yang pertama, objektif kita adalah untuk menghapuskan salah satu daripada pembuli ubah tersebut. Okey, untuk pembuli ubah P, perkalinya adalah 2 untuk persamaan 1 dan juga 4 untuk persamaan yang kedua. Dan untuk Q pula, negatif 3 dan juga 1. Okey, jadi anda boleh pilih. Persamaan ini sebenarnya cantik, mudah. Anda boleh pilih sama ada nak guna Q, nak menghapuskan Q terlebih dahulu ataupun nak menghapuskan P terlebih dahulu. Tetapi seperti biasalah, kita mudah menggunakan apa nombor yang ada di hadapan. Jadi ini persamaan 1, ini pula adalah persamaan 2. Oh, nak buat pula tak mahu keluar. Jadi untuk melakukan proses penghapusan, kita kena bagi perkali kedua-dua pembuli ubah tu sama. Jadi di atas 2 dan di bawah 4 untuk pembuli ubah P. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena darab dengan 2 untuk persamaan yang pertama. Jadi kita darab 2 semua sekali. 2 darab dengan 2 akan dapat 4P. Okey, negatif akan sama. 3 darab dengan 2 dapat 6. Dan akhirnya 13 darab dengan 2 kita akan dapat 26. Jadi ini sebenarnya adalah persamaan yang ketiga. Okey. Untuk kita menyelesaikan persamaan 2 dan 3 dengan tujuan untuk menghilangkan pembuli ubah P tu, kita lihat. Okey, jadi 4P dengan 4P. Memang cantiklah, maksudnya kita boleh tolak dia secara direct. Okey, jika ada negatif di hadapan salah satu daripada persamaan ni, maksudnya depan P ni, maksudnya salah satu ada yang negatif, maksudnya kita tak boleh jalankan proses penolakan. Sebab negatif, bila kita tolak lagi, dia akan jadi bertambah besar. Jadi apabila dua-dua positif atau dua-dua negatif, mudahlah kita hanya lakukan saja proses penolakan. Jadi kita pun tolak, so dia akan eliminate lah, hilang. Dan kemudian Q ditolak dengan negatif 6Q, kita akan dapat Q tambah dengan 6Q. Okey, boleh ikut? Seterusnya kita dapat 5 tolak dengan 26. Okey, jadi kemudian kita hanya selesaikanlah. Q tambah 6Q, kita akan dapat 7Q. Dan 5 tolak 26 kita akan dapat negatif negatif 21. Jika anda tidak pasti ataupun anda lemah dalam congak, okey, jadi bolehlah menggunakan kalkulator. Seterusnya kita selesaikan 7, kita pindah ke bahagian kanan, maksudnya kita akan jadikan dia bahagi. So kita akan dapat Q bersamaan dengan negatif 3. Jadi kita dah dapat jawapan untuk Q, iaitu negatif 3. Okey, kita dah dapat negatif 3 untuk nilai Q. Jadi untuk mendapatkan nilai pembuli ubah P, proses yang kita lakukan kemudian inilah adalah kaedah penggantian, iaitu kita gantikan nilai Q yang kita dapat ke dalam persamaan, salah satu persamaan yang kita rasa mudah untuk mendapatkan nilai P. Okey, jadi maksudnya katakanlah saya ambil persamaan yang mudah, means saya ambil for example
2P. Kita ambil 4P tambah Q sama dengan 5. Okey, saya ambil persamaan yang ini ya. Okey, so yang ni saya letak dulu. Jadi kita ambil persamaan yang ni. Jadi kita dah tahu tadi Q kita adalah negatif 3. Kita hanya ganti saja 4B. Okey, kita boleh tambah Q kita adalah negatif 3 sama dengan 5. Okey, kemudian kita selesaikanlah ya. 4P ini kita dapat negatif 3, buat pindah sana, jadi dapat 5 tambah dengan 3. Kita akan dapat 8. Jadi P 4 dipindah jadi bagi, dan akhirnya kita akan dapat P sama dengan 2. Jadi akhirnya kita tulis P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Okey, anda faham? Gunakan kalkulator saintifik siri 570, anda boleh menyemak jawapan anda. Anda boleh menyelesaikan persamaan serentak menggunakan kalkulator, tetapi untuk mendapatkan markah penuh, anda perlu menunjukkan jalan kira. Jawapan yang betul tapi tidak menunjukkan jalan kira akan diberi markah 0. Okey, mula-mula kita tekan butang mod sebanyak 3 kali dan kita akan jumpa pilihan EQN. Jadi kita tekan 1 untuk memilih equation EQN, dan seterusnya kita pilih 2 untuk unknowns, iaitu pemboleh ubah. Seterusnya kita perlu memasukkan A1 iaitu perkali bagi P. Okey, bersamaan dengan 2. Seterusnya B1 iaitu perkali bagi Q untuk persamaan 1 iaitu negatif 3. Manakala 13 pula merupakan nilai untuk C1. Okey, seterusnya untuk persamaan yang kedua, E2 kita adalah perkali bagi P iaitu 4. Kita masukkan dan kemudian kita tekan sama dengan. Seterusnya kita masukkan B2 iaitu perkali bagi Q iaitu 1, dan kita masukkan C2 kita adalah 5 dan kita tekan sama dengan. Kita akan dapat X sama dengan 2. Okey, itu sebenarnya adalah P kalau mengikut persamaan kita. Okey, jadi samakan dengan apa yang telah kita kira tadi. Okey, jadi itu menunjukkan jalan pengiraan kita adalah benar, dan seterusnya Y adalah sama dengan negatif 3 iaitu sama dengan kita punya Q. Jadi betul lah jalan pengiraan yang telah kita lakukan tadi. Alhamdulillah, saya harap apa yang telah saya terangkan ini berjaya difahami oleh anda semua. Jika anda faham penerangan saya, silalah komen di bahagian komen di bawah video ini, tulis saya faham. Jika anda ada sebarang kemusykilan, bolehlah tulis di ruangan komen, dan insya-Allah saya akan cuba menjawabnya sedaya upaya saya. Okey, sedikit perbincangan. Sebenarnya persamaan linear ini juga ada terdapat di dalam bab lain yang anda telah belajar di dalam tingkatan 5, iaitu menyelesaikan persamaan linear menggunakan kaedah matriks. Jadi jika anda hendak menyemak jawapan untuk matriks, anda boleh gunakan cara yang sama menggunakan kalkulator saintifik tadi, cara yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi cuma kaedah je yang berbeza menggunakan matriks, tetapi jawapannya sebenarnya tetap sama dan kedua-duanya tetap persamaan linear dengan 2 pemboleh ubah. Saya harap video ini memberi manfaat, dan jika anda rasa ada rakan-rakan lain yang boleh mendapat manfaat daripada video ini, silalah tekan butang share dan kongsilah ke laman sosial yang lain seperti Twitter, Instagram ataupun Facebook, supaya boleh ramai lagi yang tahu teknik-teknik yang telah saya tunjukkan tadi, dan bolehlah kita sama-sama mengulang kaji untuk SPM 2021 pada bulan Januari nanti. Dan jangan lupa, jika anda belum lagi klik butang subscribe, silalah klik butang subscribe, dan insya-Allah saya akan terus upload video-video yang akan membantu anda untuk menghadapi SPM pada tahun 2021 nanti. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Bye-bye.